أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana pada malam yang penuh keberkatan, penuh barakah ini kita dapat berhimpun dalam surau Ar-Rawdah ini untuk sama-sama kita meneruskan agenda untuk melaksanakan amal ibadah kita, mempertingkatkan amal ibadah kita. Di malam ini insya-Allah kita berada di malam yang diberkati. Kita telah sampai pada pertengahan Syaban dan malam ini merupakan malam nisfu Syaban, iaitu dipanggil sebagai malam pertengahan bulan Syaban. Dan hakikatnya bila sampai pertengahan Syaban ini mengingatkan kita berkenaan dengan tetamu kita yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita, yang tak lama lagi akan mendengar kita, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita, memberikan kita peluang untuk mencapai, untuk memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang dikatakan bulan yang digandakan segala amal soleh. Semua tuan-tuan puan yang dimuliakan Allah, pada malam nisfu Syaban ini kita berada di masjid, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah ini satu nikmat yang wajib kita syukuri, kerana tidak semua orang yang memberi, tidak semua orang yang dapat peluang melakukan amal saleh setelah ia mengetahui tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan saleh. Jadi Allah Ta'ala memberikan kita rezeki pada malam ini dapat kita berada dalam majlis ilmu yang disebut oleh baginda Nabi SAW sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan ke syurganya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita jalan ke syurga sebab kita menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Tidaklah satu kumpulan
berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat, dan dinaungi oleh para malaikat, serta Allah akan menyebut mereka di sisi malaikat yang berada di sisinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita golongan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji di sisi para malaikatnya, insya-Allah. Amin. Ya tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini, pada malam nisfu Syaban ini, Allah Ta'ala berikan kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dapat kita sampai sehingga pada saat dan ketika ini, yang malam yang diberkati, yang juga disebutkan dalam setengah hadis-hadis. Walaupun sebagian ulama mengkritik penilaian status hadis berkenaan dengan nisfu Syaban, tetapi ada juga hadis-hadis yang sahih yang boleh diterima. Ini semuanya Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita pada malam ini sebagai satu nilai ibadah, yang mana kita digalakkan untuk menambah amal-amal soleh kita pada malam-malam yang diberkati ini, seperti mana malam nisfu Syaban ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 54, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalah thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Allah menyebut, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, sejahteralah ke atas kamu, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah telah menuliskan, menetapkan ke atas dirinya sifatnya rahmah, kasih sayang. Kita sebut malam nisfu Syaban, Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya. Dalam hadis menyebut Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya dan mengampuni hamba-hambanya yang melakukan amal-amal saleh, iaitu bahawasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pertama sekali yang kita perlu faham, bahawasanya kewujudan kita, keberadaan kita, sampai ini umur kita pada saat dan ketika ini adalah kerana nikmat yang Allah Ta'ala kasih sayang dan rahmatnya kepada kita. Dan dengan rahmatnya diberikan gandaan segala amal soleh kita, diberikan gandaan supaya memudahkan kita untuk masuk ke syurganya, balik ke kampung halaman kita. Sebab itu dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, inna rahmati sabaqal ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengatasi kemurkaanku. Allah itu pun bersifat murka dan Allah juga bersifat rahmat. Sebab itu kita baca dalam setiap awal surah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah mendahulukan sifat-sifatnya ini dijadikan sebagai satu ayat pemisah antara surah ke surah yang lain, dan kita wajib membaca dalam surah Al-Fatihah dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tidak disebut dengan nama Allah yang Maha Pemarah, Maha Murka, tidak disebut, kerana Allah mendahulukan sifat rahmatnya, kerana sifat rahmat Allah SWT. Seperti mana ini disebut dalam hadis kursi ini juga, sebelum Allah Ta'ala menciptakan seluruh makhluk-makhluknya, Dia telah mencipta satu kalam, itu yang dipanggil inna rahmati sabaqal ghadabi, sesungguhnya rahmatku ini mengatasi kemurkaanku. Dengan rahmat Allah itulah Dia
mengutuskan kasih sayangnya kepada kita dengan diutuskan para nabi dan rasul. Sebab itulah simbol Nabi Muhammad SAW, diutuskan Nabi Muhammad SAW itu sebagai satu rahmat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat Tuhan, menunjukkan rahmat Tuhan bagi seluruh alam ini, seperti seluruh makhluk dia. Itu pertama kita wajib syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kita sampai kita diberi pertolongan, diberi inayah oleh Allah Ta'ala sampai dalam surau ini untuk beramal ibadat, yang mana Nabi galakkan kita melakukan amal soleh, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini semua datang kerana rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izinkan. Berapa ramai yang dilekakan pada masa dan ketika yang ini, pada malam yang penting ini, ramai yang rasa macam biasa, macam rutin-rutin biasa. Bahkan malam ni malam apa pun dia tak tahu. Nisfu Syaban pun tak tahu apa itu Nisfu Syaban. Tapi kita alhamdulillah, kita tidak dilalaikan dengan perkara-perkara yang lara, malah kita peka dan kita direzekikan oleh Allah SWT berada dalam majlis yang Nabi SAW sebut sebagai satu taman daripada taman-taman syurga. Sebab itulah tuan-tuan, atas simbol rahmat Allah SWT ni digandakan segala amal soleh, dan Allah Ta'ala tidak akan berkurang sedikit pun kerajaannya kerana amalan kita. Tidak. Kalau kita ditakdirkan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kerana rahmat dan kasih sayang Allah, bukan kerana amalan kita. Kalau nak ikutkan amalan kita ni kalau nak mendapati dia kerana amalan kita ni kita dapat masuk syurga, kita telah melakukan kesilapan. Kerana satu amalan digandakan dengan 10. Allah yang beri gandaan. Kalau nak pergi ikut adil ni, satu amal soleh, satu pahala, satu dosa, satu keburukan kita buat, satu dosa, dan tentulah dosa kita lagi banyak. Sanggup buruk, memfitnah, ataupun mengumpat, ataupun leka daripada zikrullah, mengingat Allah. Tetapi atas dasar rahmat Allah, kasih sayang Allah, dibagi segala kebaikan ada gandaan dan segala keburukan tidak ada digandakan. Jadi itu yang pertama sekali yang kita tahu, kena faham rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita dapat hadir ke dalam majlis ilmu ini. Seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, kelebihan pertama sekali, kelebihan bulan Syaban ni secara umumnya memang banyak kelebihan. Memang ada kelebihan-kelebihan tertentu. Di samping bulan yang sebelum ni kita lalui, bulan Rajab, dipanggil sebagai bulan-bulan haram, maka digandakan segala amal soleh. Kalau kita melakukan amal soleh, tidak kurang juga pada bulan Syaban. Jadi sebelum kita masuk ke Ramadan ni, bulan Syaban secara umum ni mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Kerana baginda Nabi SAW pun diriwayatkan oleh Aisyah banyak berpuasa pada bulan Syaban, seperti mana yang disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih Al-Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahri aktsar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu wa fi riwayatin kana yasumu Sya'bana illa qalila. Bahawasanya Nabi SAW tidak pernah berpuasa dalam satu bulan melainkan bulan Ramadan yang lebih banyak daripada bulan Syaban. Sesungguhnya baginda Nabi SAW berpuasa pada bulan Syaban sebulan penuh. Dalam riwayat lain ada tambahan, melainkan kecuali sedikit, mana beberapa hari yang Nabi SAW tidak berpuasa. Maksudnya Nabi SAW bagi tanda mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, kerana nikmat kasih sayang Allah Ta'ala ni banyak bersyukur. Jadi sebelum kita masuk bulan-bulan Ramadan, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, kita hendaklah memperbanyakkan, menggandakan syukur kita. Cara nak gandakan syukur ni antara yang Nabi ajar ni banyak berpuasa. Jadi bulan Syaban dikatakan kita berpuasa bukan saja pada
satu malam-malam yang khusus, seperti mana disebut sebagai malam nisfu Syaban. Memang ada dalil yang umum mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keampunan kepada hamba-hambanya, melainkan orang yang musyrik ataupun musyrik, orang yang menduakan Allah Ta'ala, ataupun orang yang bermusuhan, yang saling dendam-mendendam. Tetapi walaupun ada dalil secara umum tentang kemuliaan malam nisfu Syaban, tetapi amalan-amalan khusus tidak ada yang warid daripada Nabi SAW yang sahih. Kebanyakannya dhaif dan ada yang palsu. Namun begitu, kalau kita nak puasa secara umum, seperti mana puasa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yang memperbanyakkan puasa pada bulan Syaban, atau mempuasa pada hari-hari putih, dipanggil sebagai ayyamul bayd, ayyam atau hari-hari cerah, yang mana bulan cerah itu hari yang ke-13, 14, 15, maka ia digalakkan. Jadi apa saja amalan-amalan soleh yang boleh kita lakukan, maka hendaklah kita perbanyakkan dan lakukanlah pada bulan Syaban ini. Dan Nabi SAW juga sebut dalam satu hadis, kenapa baginda ini ditanya? Baginda ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, mengapa baginda banyak berpuasa pada bulan Syaban? Lalu baginda menjawab, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Itulah bulan yang manusia seringkali lalai mengenainya, iaitu antara Rajab dan Ramadan, iaitu bulan Syaban lah. Ramai orang leka dan lalai. Ramai orang yang biasanya sebelum bulan Ramadan ni ramai orang nak enjoy dulu. Maksudnya kalau bulan Ramadan nanti kan dah berpuasa, jadi kita kena perlu enjoy dulu. Ramai orang leka lalai, biasalah macam tu kan. Sedangkan Nabi SAW pada siang Syaban ni banyak berpuasa, menunjukkan menunjukkan sifat syukur Allah, sifat syukur Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita pada bulan Syaban ni, ramai di kalangan kita, rata-rata di kalangan kita, masyarakat kita ni kadang-kadang leka dan lalai. Ada yang kata sebelum nak masuk Ramadan ni kita kena enjoy dulu, kena makan puas-puas. Kalau makan tu tak datangkan kemudaratan, tak apalah. Tapi kalau sampai mendatangkan kemudaratan, yang ini yang ditegar dalam agama. Jadi kita ni betul lah apa yang disebut oleh hadis Nabi SAW, ada bulan yang sering dilalaikan. Cuma kita mungkin boleh timbul pertanyaan kita, kenapa Nabi SAW ni banyak berpuasa pada bulan Syaban? Kerana apa? Kerana ada riwayat lain mengatakan bahawasanya isteri-isteri Nabi mereka mengqada puasa pada bulan Syaban. Mereka sibuk pada bulan-bulan lain kerana sibuk melayani baginda Nabi SAW. Dan apabila dah hampir bulan Ramadan masuk bulan Syaban, mereka menggantinya. Dan ramai isi Nabi ni semua yang menggantinya. Jadi Nabi SAW ni seorang yang berakhlak mulia. Bila tengok isterinya berpuasa, maka dia turut berpuasa. Sebab itu Nabi SAW berpuasa, dia kata hampir berpuasa penuh, kerana nak menjaga hati si isteri. Sebab kalau lah isteri Nabi berpuasa, Nabi tak berpuasa, nanti isteri jadi serba salah. Jadi itu juga menjadi sunnah kepada kita para suami. Ada saja isteri-isteri kita yang belum menghabiskan puasa ganti, maka mintalah dia segera mengqadakan, walaupun ini ada lagi beberapa hari lagi, 2 minggu lagi ni, habiskan. Dan kita para suami disunahkan, ada yang disunahkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa sunat, berpuasa sunat untuk menjaga hati si isterinya lah. Jadi antara yang disebutkan dalam hadis ini adalah wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Kenapa Nabi SAW suka puasa bulan Syaban? Kerana pada bulan Syaban diangkat amalan hamba-hamba Allah. Allah Ta'ala angkat amalan ni, dilaporkan. Jadi
Nabi SAW sebut, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku sangat suka amalanku ini diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Itulah caranya untuk kita meraihkan, untuk kita melakukan amalan-amalan pada bulan Syaban ini. Kemudian secara khususnya tentang kelebihan malam nisfu Syaban ini, banyak rata-rata hadis yang sampai kepada kita ni banyak bersih Dalam WhatsApp pun tadi kita terima banyak kebanyakan hadis-hadis itu yang meriwayat tentang kelebihan melakukan amalan pada bulan Syaban ni kebanyakannya dhaif dan sebagainya adalah palsu. Cuma ada beberapa hadis saja yang dinilai sahih ataupun hasan. Antaranya hadis daripada riwayat Ibnu Hibban, yang sahih Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikin aw musyahid. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, di pertengahan Sya'ban, maka dia ampuni semua hamba-hambanya kecuali musyrik. Musyrik ni orang yang menduakan Allah, orang yang mensyirikkan Allah SWT. Yang ini Allah tak ampunkan. Kerana Allah juga sebut dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa syirik, iaitu mempersekutukannya dengan sesuatu apa juga, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Jadi ini melainkan orang-orang yang ini. Jadi kita dalam memastikan bila kita berada pada malam nisfu Sya'ban ni banyak istighfar. Kita tak tahu, mungkin ada dosa-dosa syirik khafi, syirik jali itu wal'ayazubillah, mudah-mudahan tak ada lah syirik yang besar tu, tapi syirik yang tersembunyi ni, syirik, sebab Nabi sebut illa musyrik ni, mereka orang yang musyrik, tak sebut musyrik besar ke kecil ke. Jadi kita berhati-hati. Syirik tersembunyi ni antaranya menunjuk amal, kita buat satu amalan tu bukan kerana Allah, tapi kerana nakkan pujian orang. Jadi kita istighfar, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita dan menerima segala amal kita pada malam ini. Dan yang kedua, au musyahid, ataupun orang yang sedang bermusuh, saling benci membenci, saling dendam mendendam. Jadi kita lihat pada malam ini, patutnya tadi siang tadi dah kita dah hantar WhatsApp minta maaf kalau orang yang kita ada tak baik dengan dia tu, dah lama tak baik dengan dia, minta maaf. Kerana selagi mana ada perasaan benci membenci, tak baik, bermusuhan, datang malam ni bacalah Quran banyak mana sekalipun, bacalah Yasin 3 kali sekalipun, tapi kalau kita ada bermusuhan, disebut dalam hadis sahih ini, Allah tidak akan ampunkan. Itu kena hati-hati tuan-tuan. Sebab apa Allah Ta'ala sebut begini? Sebab Allah nak supaya kita ni menyeimbangkan antara ibadah ritual, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ibadah sesama manusia, hubungan sesama manusia. Pastikan kita ni tidak memusuhi orang beriman, orang Islam. Walaupun mungkin kita tak baik tu kerana kita kecil hati dengan dia, kalau kita ada permusuhan tu sampai malam ini, sebelum subuh, baik tuan-tuan kita selesaikan, kalau nak Allah Ta'ala ampunkan kita malam ni. Sebab Nabi sebut dalam hadis sahih ni, sebab banyak hadis-hadis tentang malam nisfu Sya'ban ni dhaif, ada yang dinilai palsu. Antara yang dinilai palsu apa dia? Malam ni dikatakan akan tercatat semua amalan-amalan semua, takdir-takdir akan dihimpunkan pada malam ini. Itu tak benar. Itu tak benar. Kerana
Takdir yang dikumpulkan itu pada malam Lailatul Qadar. Disebut dalam surah Ad-Dukhan ayat 4. Apabila hadis yang tidak sahih bercanggah pula dengan Quran, maka kita kena dahulukan Quran. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang berkat, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Kami berbuat demikian kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran, jangan hamba-hamba kami ditimpa azab. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kami menurunkan Al-Quran pada malam yang tersebut kerana pada malam yang berkat itu dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta tetap berlaku, tidak berubah, yang ini takdir. Ini malam Al-Qadar, bukan malam nisfu Syaban. Jadi siapa yang duk sebar-sebar WhatsApp kata malam ni tertulis semua benda, amalan buku semua tertulis malam ni, itu hadis palsu. Sebab bercanggah dengan Al-Quran. Yang itu kita tak terima lah. Bukan kita nafikan semua, apa yang sahih atau hasan kita terima. Sebab ibadat ni memang macam tu lah tuan-tuan. Kita kena ittiba', ikut. Bukan kita terima je apa yang kita dengar masa kita terima. Kalau khabar tu tak betul, kita wajib menolaknya. Allah Ta'ala juga berpesan begitu, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kamu seorang fasik, adalah kamu selidiki. Jadi khabar kita dah tahu datang dari mana, kita kena semak. Kalau kita tak ada kemahiran semak, kita tanya orang-orang yang ahli. Orang yang dalam, kalau contoh dalam penilaian hadis, kita tanya orang ahli hadis lah. Kebanyakan ahli hadis menolak. Dari ini kerana bercanggah. Ibn Kathir dalam mazhab Syafi'i sini pun, Imam Nawawi sini mengatakan, siapa yang mengatakan pada malam nisfu Syaban ni akan terhimpun semua nasib ni, kalau malam ni apa semua terhimpun semua kan pada malam ni, dan tak dia semua, ini adalah pendapat yang batilah, pendapat yang batil. Kerana dia bercanggah dengan ayat Quran surah Dukhan. Kita baca Quran sahih lagi lah. Yang katakan Quran apa pada malam Lailatul Qadar akan terhimpun. Nama pun malam Al-Qadar. Malam apa? Malam ketentuan. Jadi ia pada malam Al-Qadar, bukan pada malam nisfu Syaban. Cuma tadi kita nak kata tadi, hadis yang sahih menyebut tentang Allah Ta'ala ini melihat hamba-hambanya. Melihat, Allah Ta'ala ni melihat pada setiap malam. Cuma pada malam ini ada hadis yang khusus mengatakan melihat hambanya pada malam nisfu Syaban. Ada hadis yang mengatakan Allah Ta'ala, Inna Allah yanzil, sungguhnya Allah Ta'ala turun rahmat dia. Itu turun rahmat dia kepada hamba-hambanya yang melakukan amal salih. Mereka orang yang menduakan Allah, mensyirikkan Allah, mensyirikkan Allah, supaya kita melakukan satu amalan ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang lain, bukan kerana menunjuk. Dan yang kedua, melainkan orang yang bermusuh, saling benci membenci. Setengah tempat tu kadang-kadang dia buat malam nisfu Syaban ni baca Al-Quran, tak ada masalah kita baca Quran, berapa banyak sekalipun nak khatam, bacalah, bagus. Ada setengah tempat dia buat baca Yasin 3 kali, tak ada masalah kita buat baca Yasin 3 kali. Tapi kena hati-hati, kita jangan i'tiqad itu adalah amalan khusus datang daripada Nabi SAW. Kita baca kerana kita nak baca, disiplin kita nak baca 2 kali ke 3 kali ke 10 kali ke, ikutlah. Kerana baca Quran pasti dapat pahala. Jadi i'tiqad kita hendaklah ia adalah ibadah yang umum, bukan ibadah khusus yang Nabi tentukan. Ada sebahagiannya melakukan solat sunat khusus nisfu Syaban, maka ia tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih. Semua hadis-hadis yang munqati', ada terputus, hadis palsu ada sebut, dan juga puasa-puasa khusus pun tidak ada. Hadis-hadis yang datang adalah hadis yang
lemah. Jadi apa yang kita nak buat, bukan kata tak buat langsung, buatlah. Tapi kita buat tu kadar ibadah-ibadah yang umum saja kita boleh buat. Solat-solat sunat, buatlah solat malam, bacalah Quran, tanpa kita i'tiqad dia adalah amalan khusus yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bila kita lakukan, insya-Allah Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa kita dan mencurahkan rahmat-Nya. Cuma tadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah, berhati-hati kepada satu dosa ni adalah dosa kita bermusuh-musuhan sesama makhluk. Jadi kita kena lihat musuh yang dibenarkan ni ada juga musuh yang dibenarkan. Musuh yang tak dibenarkan pun ada juga. Contohnya Nabi SAW pernah memulau sahabat yang tidak pergi perang. Yang ini bukan musuh, maksudnya pulau lah. Kalau kita pulau kan saudara kita tu kerana dia ada implikasi dosa yang mana kalau kita rapat dengan dia, kita terus terpaling dengan dosa tu, itu tak apa lah. Kerana kita pulaukan kerana akhirat, kerana agama. Seperti mana seorang itu dah mengenali seorang yang lain itu suka mengadu domba, suka menyebarkan fitnah, lalu dia tidak duduk bersama dengan sahabatnya itu, bukan kerana apa, tapi kerana nak menjaga agamanya. Yang ini tak apa, dikecualikan. Yang ini adalah dituntut, malah dituntut. Tetapi kalau kita memulaukan bermusuhan dengan saudara-saudara kita disebabkan dunia, kepentingan kita sendiri, bukan kerana agama, yang ini termasuk hadis yang disebutkan dalam ini adalah dilarang, yang mana Allah Ta'ala yang akan mendapat pengecualian daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu kita takut betul. Lepas tu nak masuk Ramadan, ada 15 hari lagi. Banyak hadis-hadis yang mengatakan kita kena baiki hubungan sesama manusia. Dalam satu hadis lain pun sebut man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Siapa yang sempat masuk Ramadan, dia belum sempat lagi diampunkan dosa-dosanya, masih lagi ada dosa-dosa yang lain, dosa dengan makhluk, maka dia punya amalan puasa itu sia-sia saja. Jadi kita nak dapat penyucian daripada dosa-dosa kita ni, start daripada sekarang ni kita kena bersungguh-sungguh beristihad untuk menyeimbangkan amal ibadat kita, iaitu ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah dalam konteks menjaga hubungan sesama manusia. Itu pun kita kena jaga. Azannya kita berhenti azan dulu.
Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah, jadi apa yang perlu kita lakukan pada malam nisfu Syaban ini? Kita hendaklah menggandakan amal-amal soleh kita berbanding dengan malam-malam yang lain, ya, termasuk memperbanyakkan doa seperti mana kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya ya, balaghana anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Kata Imam Syafi'i, telah sampai kepada kami bahawa dikatakan sesungguhnya doa itu dikabulkan pada 5 malam, ya, Lailatul Jum'ah wa Lailatul Adha wa Lailatul Fitr wa awwali lailatin min Rajabin wa lailati an-nisfi min Sya'ban. Iaitu 5 malam itu adalah pada malam Jumaat, ya, pada malam hari raya Aidil Adha, pada malam hari raya Aidil Fitri, malam pertama di bulan Rajab, dan pada malam nisfu Sya'ban. Jadi berdasarkan hadis sahih tadilah yang mengatakan bahawa Allah Taala mengampunkan, alangkah baiknya walaupun Allah ampunkan, kita doa supaya Allah ampunkan kita. Memang Allah Taala ni sentiasa jemput kita untuk supaya minta ampun. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar fastaghfiruni aghfir lakum, dalam hadis kursi sebut, sesungguhnya kamu melakukan dosa pada siang dan malam, maka mintalah ampun, silalah minta ampun kepada aku akan ampunkan kamu. Mana ada orang yang bila kita buat salah pada dia jemput kita minta maaf? Tak ada. Kalau kita pun ada orang buat salah dengan kita, adakah kita nak WhatsApp dia sehingga minta ampun kepada saya nak maafkan? Tak ada. Allah Azza wa Jalla dengan keluasan, dengan rahmat dia jemput kita minta ampun kerana dia bersedia untuk memberi keampunan ni kepada kita. Selagi mana kita hidup ni lah tuan-tuan, ya. Kalau kita dah meninggal, tak ada lagi dah, pintu keampunan tu dah tutup kalau kita tak minta ampun. Jadi perbanyakkan berdoa, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan doa bukan benda-benda yang penting lah. Doa supaya Allah Ta'ala jangan bolak-balikkan hati kita, setelah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah sebut, jangan gelincirkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Doa supaya hati kita istiqamah tetap atas jalan agama ni. Doa supaya Allah Ta'ala mengurniakan kita husnul khatimah, memberikan kita istiqamah dalam melakukan amalan. Kerana kita ni, masalah kita ni tak istiqamah. Bila kadang-kadang malam tertentu banyak ibadat dia, pada malam lain tak boleh buat ibadat. Adakah agama ajar kita macam ni? Sebenarnya agama meletakkan malam-malam tertentu ibadat ni supaya dia merupakan satu latihan supaya kita mampu untuk melakukan amal soleh pada hari-hari yang lain. Seperti bila masuk bulan Ramadan, sebulan melakukan amal ibadat, ada satu malam yang disebutkan oleh malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa diharamkan kebaikan mendapat malam tersebut, ia juga diharamkan mendapat kebaikan pada malam-malam yang lain. Menunjukkan ia merupakan satu latihan untuk kita menjadi baik pada hari-hari yang lain. Jadi bukanlah baik hanya kita pada malam ini, tapi ia sebagai satu latihan untuk kita menjadi baik kepada malam-malam yang lain. Jadi jangan lupa kita banyak berdoa, perbanyakkan, panjangkan berdoa, sehinggalah pada waktu subuh nanti kita banyak berdoa, ya. Kemudian kesimpulannya daripada guncangan kita pada malam ini, ya, pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat dan keampunannya pada malam nisfu Syaban. Berdasarkan hadis yang sahih ini lah, hadis yang hasan ni, Allah Taala menurunkan rahmat. Dan memang Allah Taala turunkan rahmat ni hari-hari, tapi ini secara khusus disebut. Maka hendaklah kita melakukan banyak amalan soleh dan kita minimalkan ataupun sifarkan daripada melakukan dosa pada malam-malam ini, ya. Kalau boleh jaga mulut nampak ni malam-malam mulia ni, rasa macam nak termumpat kan. Tengok orang buat wasiat tu macam nak mumpat orang, tahan diri kita. Ni malam nisfu Syaban ni, dia jaga. Mudah-mudahan kita jaga amalan kita, Allah Ta'ala rezekikan untuk kita jaga
jaga diri kita pada hari-hari yang lain. Yang kedua, hadis berkaitan kelebihan malam nisfu Syaban ada yang sahih, seperti mana hadis yang kita baca tadi lah. Oleh itu, hendaklah kita memperbanyakkan amal soleh pada malam ini, banyak menghidupkan malam yang dimuliakan. Sebab malam ini kita lebih dekat, bila kita munajat dengan Allah Ta'ala ni lebih dekat, berbanding dengan siang. Sebab itu para salaf salih memperbanyakkan bangun malam. Jadi kita infak masa kita sedikit malam ini, kita banyakkan amalan. Buat qiyamul lail, siapa nak buat solat tahajud, buatlah, kerana berdasarkan hadis sahih ni lah, tapi kita jangan niat buat solat khusus malam nisfu Syaban. Dia tak ada usalli sunnatan lailatul nisfu Syaban, tak ada dalam hadis-hadis sahih ni, tak jumpa kan. Melainkan hadis palsu ada lah, bukan hadis. Jadi itu tak ada solat khusus malam nisfu Syaban, memang tak ada. Tapi kalau nak buat solat malam biasa sunat mutlak, digalakkan pada malam-malam ini, digalakkan memperbanyakkan amal ibadat. Baca Quran, bacalah. Kalau kita nak banyak baca Quran ke, berzikir, ambil zikir-zikir yang pahala besar, seperti mana 4 kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini mudah buat, tapi pahala cukup besar. 4 kalimat ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalimah yang sangat ringan tapi berat di sisi Allah. Saqilatani fil mizan, berat di timbangan. Walaupun sebut mudah, khafifatani fil lisan, habibatani ila rahman. Allah suka zikir ni. Daripada kita ambil zikir-zikir kita tak tahu daripada sumber hadis mana, ambil daripada hadis-hadis sahih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak istighfar, astaghfirullahal azim kan. Kemudian kita baca 4 kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi malam ni, malam jangan tengok gadget, jangan tengok handphone, banyak zikir. Sebab kita tak tahu dalam tempoh 2 minggu ni sebelum masuk Ramadan macam-macam boleh jadi. Bukan minta tak pendek umur ni tuan-tuan, kita tak tahu ajal kita kan. Berapa ramai orang bersihat, tapi akhirnya Allah Ta'ala cabut nyawa dia, kita pun tak tahu. Kita doa hari-hari Allah Ta'ala sampai kita bulan Ramadan, tapi andai kata kalau tak sampai malam ini, kita dah banyak melakukan amal ibadat. Jangan kita cuaikan pada malam-malam yang berkat ini. Kemudian, tiada amalan khusus yang sahih ditentukan pada malam nisfu Syaban. Ini kita kena faham dalam kita melalui malam-malam yang penting ni, amalan khusus yang sahih ni memang tak ada daripada Nabi. So apa yang sahabat-sahabat tahu, buat masing-masing, buat. Banyak baca Quran, banyak apa, tak ada yang amalan khusus. Jadi segala amal soleh yang asalnya disyariatkan boleh diamalkan. Apa yang ada asalnya syariat, kita boleh amalkan. Kemudian yang keempat, hendaklah kita menjauhi dosa-dosa yang menghalang pintu keampunan, seperti syirik dan bermusuhan. Syirik ni, ramai bila orang dengar syirik ni ada, ini dosa saya tak buat, dosa syirik. Habis dosa syirik yang kita tak perasan, banyak juga kena buat kan. Kita menunjuk amalan kita, riak, seperti syirik asghar, syirik yang tersembunyi kan. Ataupun orang main, kadang-kadang main suka-suka ramalan dekat media sosial, dia ramalan pada masa depan dia, kau esok nanti jodoh kau orang mana, dia duduk main-main kat situ kan. Berbentuk ramalan. Ini permainan agenda musuh-musuh Allah. Dia menjadikan satu permainan untuk ramalan, supaya nanti kalau benda tu jadi, kata betul lah aku duduk main kat Facebook ni, yang betul lah aku kahwin memang orang Perak, betul lah aku pernah main benda ni, rupanya jumpa juga, betul lah Pak. Jadi itu yang jadi syirik tu. Dia takut juga kan. Nanti ditakdirkan pada bulan ni sekian awak akan apa ni mengandung, tiba-tiba main tu betul-betul ditakdirkan betul pula. Jadi jauh.
Jadi itu kita kena elakkan ya, syirik-syirik moden ni ya. Kadang-kadang kita tak perasan tuan-tuan ya. Kita kadang-kadang bila kita nak sembahyang tu angkat takbiratul ihram, walaupun mulut kita besarkan Allah, tapi hati masih lagi besarkan makhluk. Masih lagi dia fikir apa nak buat hari ni, masih lagi fikir masalah. Tak macam orang-orang ulama salaf dahulu, mereka mengatakan kami apabila datang solat berjamaah, kami meninggalkan dunia sebagaimana kami menanggalkan slipper-slipper kami di masjid. Dia tinggalkan tu dunia tu hingga akhirat di dalam masjid ya, dalam surau ya. Jadi dosa-dosa ini akan menghalang pintu keampunan ya, syirik. Dan yang kedua adalah permusuhan. Jadi kalau kita ada abang, adik, terutama yang ada talian darah dengan kita, kalau kita tak baik dengan orang lain, kita boleh baik dengan abang, adik, kakak kita tak baik, ataupun mak kita sisi faham, minta ampun ni ada masa lagi tuan-tuan. Sebelum lagi sampai waktu subuh, minta ampun tuan-tuan. Memang kena minta ampun. Jadi kalau mesej berantai kat dalam WhatsApp tu, kena minta ampun betul lah tu. Sahabat sebab Nabi kata musyahid ataupun yang masih bermusuhan ni, Allah tak ampun. Jadi turunkan ego kita demi nak dapat mardatillah, redha Allah dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi setakat itu saja perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita pada malam nisfu Syaban ni, termasuk orang-orang yang ditulis tidak leka dengan nikmat-nikmat Allah, termasuk orang-orang yang keluar kita daripada masjid ni, keluar kita pada malam nisfu Syaban ni dalam keadaan semua dosa diampuni Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan, insya-Allah, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.